bahawa susah di Malaysia ini untuk kita mengembangkan dakwah kerana tidak ada tauliah. Dan doktor sebut tentang Wahabi dan doktor kata doktor tidak tahu apa itu Wahabi kecuali nama Datuk itu Doktor Asri. So sekarang saya yang ramai orang tak tahu. Adakah doktor ini menafikan doktor Wahabi, tapi orang kata doktor itu Wahabi. Apakah tanggapan itu betul doktor? Terima kasih Musi. Saya secara ilmiah, Wahabi ini dibalat oleh teroris. Bila disebut Wahabi, dia maksudkan pengganas. Dalam dunia umumnya, apabila disebut Wahabi ini, sebagiannya merujuk kepada Arab Saudi. Wanitanya pakai burdah, tidak tak pandu kereta, dan ada beberapa lain lah yang cuba barat kaitkan dengan Arab Saudi. Cuma istilah Wahabi di Nusantara, dalam sejarahnya, Hamka, Profesor Hamka dituduh Wahabi. Dalam sejarahnya, Syekh Al-Hadi dituduh Wahabi. Tidak kerana mereka mengikut Muhammad bin Abdul Wahab, kerana asalnya Wahabi ini merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi kerana mereka memberikan pandangan yang berbeza dengan beberapa pandangan yang berbeza dengan apa yang disebut di Nusantara. Umpamanya, mereka memberikan pandangan yang di luar daripada kerangka kebiasaan. Saya sebut contoh-contoh yang biasa. Dahulu, orang Melayu sangat tegas dalam masalah bapa wali mujbir, kerana itu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Bapa boleh memaksa anak perempuan untuk kahwin. Sebab itu tuan-tuan tengok dalam filem P. Ramlee, penarik beca itu, Azizah dipaksa kahwin oleh Haji Bakhir. Kerana itu pegangannya. Apabila kaum muda, kelompok pembaharuan yang dikenali dengan kaum muda, Syekh Al-Hadi dan kumpulannya bangkit menyatakan bapa tak boleh paksa perkahwinan, orang perempuan patut memilih calon mereka sendiri. Itu melihat kerangka luar daripada mazhab Syafi'i. Syekh Al-Hadi dituduh sebagai Khalifah Wahabi Tanah Melayu. Khalifah Wahabi sebab pandangannya itu berbeza dengan kebiasaan. Maka di Kelantan umpamanya, pusat pembaharuan, Tuan Guru ni Abdul Aziz, sebelum beliau menjadi menteri besar, saya pernah berjumpa dengan beliau lebih kurang 2 minggu, 3 minggu lepas. Dia kata pada zaman mudanya begitu juga, dituduh kerana ada pandangan yang berbeza. Padahal pandangan yang berbeza itu tidak salah dalam Islam. Islam yang iktiraf semua mazhab yang 4. Selagi mazhab-mazhab itu ialah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan pandangan-pandangan itu dibina di atas dalil, tidak ada masalah. Sebagaimana dengan orang boleh bertanggapan bahawa doktor itu Wahabi. Adakah doktor itu Wahabi, soalan saya? Itu yang saya jawab tadi. Artinya perkataan Wahabi itu patutnya saya ingat. Saya kalau balik daripada Arab Saudi ke apa, saya dituduh Wahabi lah. Tapi perkataan Wahabi itu merujuk kepada sesiapa saja yang cuba mencadangkan pandangan-pandangan di luar dalam istilah kerangka mazhab Syafi'i. Saya sama sekali tahu Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab, tuan-tuan, saya bukan penggemar buku beliau, tetapi Yusuf Al-Qardawi memuji beliau sebagai tokoh pembaharuan. Syekh Wahbah Zuhairi memuji beliau. Muhammad bin Abdul Wahab adalah tokoh pembaharuan dan ada jasanya kepada pembaharuan. Tetapi bukan semua tindakannya boleh diterima 100%. Saya sendiri bukan penggemar bukunya, tetapi saya tidak bersedia mengikuti rentak sebagian manusia yang menuduh beliau sesat dan kafir. Ini sebahagian sekarang penulis-penulis dalam surat khabar, termasuk yang daripada tokoh agama daripada Kelantan ini, yang sekarang berada di pusat, menuduh Ibnu Taimiyah sebagai sesat, kafir, menuduh sebagai Ibnu Qayyim sebagai kufur. Menuduh ulama-ulama dengan tuduhan yang seperti ini adalah besar. Sedangkan buku-buku mereka ini dipakai di universiti-universiti. Tulisan mereka ini dipakai dalam dunia Islam. Menuduh mengaji tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat sebagai sesat. Sedangkan itulah buku yang ada dalam sukatan kerajaan Malaysia, sekolah, yang ada dalam universiti, yang ada dalam buku Presiden PAS, yang ada dalam buku Ikhwanul Muslimin, yang ada buku Jamaah Islami Pakistan. Tiba-tiba hari ini lawan tuduh kafir mengkafir. Ini saya fikir
kalau kita tak setuju dengan satu dua pandangan, setakat tak setuju je lah. Kalau kita nak pergi kepada nak hukum orang, kita tengok masalah-masalah yang besar, iaitu apabila orang telah kata Islam tak sesuai di zaman kini. Ini saya membela tentang berapa banyak isu-isu Islam. Islam tak sesuai zaman ini. Islam tak boleh dilaksanakan dalam negara ini. Ini patut kita hukum.